Terima kasih atas kesetiaan anda bersama-sama kami dalam Sawak Pagi Malaysia. Okey, ini menarik sebenarnya, topik menarik kalau anda tahu, dan untuk kaum wanita yang sedang menonton sekarang ni mungkin boleh beri perhatian sikit kerana ini adalah antara alasan yang selalu kita gunakan kalau orang tanya kenapa tak bersenam contohnya. Okey, sebab tak nak sadar. Okey, tajuknya ialah tentang wanita sadar. Sebenarnya ia khusus tentang persepsi bahawa ramai wanita kurang ambil berat tentang senaman ataupun workout kerana risau badan menjadi sadar, walhal ia baik untuk kesihatan. Okey, untuk bercakap tentang ini, kita bersama-sama dengan tetamu kita, Encik Muhammad Akram Ahmad Sabri, Penerima Pengarah Bahagian Pendidikan Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa khabar, Encik Akram? Oh, baik. Okey, relevan tak ungkapan wanita sadar tu? Memang betul ke ada ketakutan terhadap kepada wanita yang kalau dia workout lebih sikit, dia mungkin akan jadi tegak sasa macam tu? Okey, pertama sekali sebelum saya ulas dengan lebih lanjut mengenai wanita sadar, kita kena faham apa itu latihan berbadan. Okey. Okey, latihan berbadan adalah latihan ataupun senaman yang dilakukan sama ada di gimnasium ataupun di rumah ataupun di luar. Okey. Untuk memantapkan otot badan. Okey, ini definisi workout. Dia bukan senaman biasa. Yes, definisi workout bukan. Okey. Kebanyakan wanita kita tengok trending sekarang, mereka lebih gemar melakukan senam aerobik, aerobik dance apa semua. Tak kisahlah sama Zumba ada you melakukan Zumba, aero dance, you buat Zafina, cardio kickboxing, semua tu adalah senam aerobik. Dia hanya memberi latihan kepada you punya ketahanan jantung. So latihan berbadan ni lebih fokus kepada untuk pemantapan otot badan. Okey. Dari segi konsep wanita sadar, itu adalah satu persepsi yang salah lah dalam kalangan wanita kerana wanita dan lelaki mempunyai hormon yang berbeza. Okey, wanita mempunyai hormon estrogen, manakala lelaki mempunyai hormon testosteron. Di mana hormon ini yang menjaga fizikal ataupun sifat-sifat kewanitaan itu. Jadi jika mereka melakukan latihan berbadan ataupun dipanggil workout, otot mereka tidak akan besar dan muskular, dipanggil muskular, seperti berotot seperti lelaki. Dia tidak akan memberikan respon seperti mana otot lelaki, seperti mana hormon lelaki macam tu. Okey, pertamanya kita nak kena tahu juga definisi sadar tu, maksudnya yang berotot, yang kita nampak. Dia bukan kalau macam obes ataupun berat badan berlebihan, kita kata ini dah sadar ni, betul bukan. Itu bukan. Itu adalah kandungan lemak yang tinggi di dalam badan. Okey, yang berotot yang kita nampak macam ahli bina badan ke apa ke yang macam tu. Ya, okey, baik. Satu jawapannya ialah dia tidak akan berlaku seperti mana lelaki. Jadi jangan risau. Tapi dalam masa yang sama kita masih nak nampak juga ada mungkin jurulatih-jurulatih senaman wanita yang memang nampak ada berotot. Maknanya dia boleh jadi tapi dia tidak akan terlalu besar macam tu. Yes, betul. Dari segi itu pula kita boleh lihat di sini di mana wanita yang berotot ataupun muskular seperti lelaki itu adalah disebabkan penambahan ataupun pengambilan suplemen selepas mereka melakukan sesuatu workout. Ataupun in advance lagi pengambilan steroid di kalangan wanita menyebabkan hormon itu, penggalakan hormon testosteron di dalam badan. Jadi itulah yang menyebabkan badan mereka berotot seperti lelaki. Adakah steroid ni, yang pengambilan steroid ni boleh berlaku tanpa mereka sedari? Contohnya dalam suplemen, makanan-makanan suplemen yang saya tak tahu sangat, tapi saya tahu ada contohnya mungkin minuman protein dan sebagainya. Adakah itu kandungan suplemen yang boleh menyebabkan adanya penggalakan hormon testosteron tadi? Okey. Di sini suplemen, ada sesetengah suplemen dah dimasukkan sekali elemen-elemen steroid ini tanpa kita sedari. Sebab itu kami di Kementerian Kesihatan Malaysia tidak menggalakkan pengambilan suplemen, tidak kisahlah sama ada pengambilan protein ataupun fat burner dan sebagainya ketika melakukan senaman. Sebab kita tidak tahu apa kandungan sebenarnya di dalam sesuatu suplemen itu. Pengguna tak boleh tahu dengan mudah. Maksudnya kalau kita tengok saja, kalau ditulis di belakangnya apa ingredientnya, kita tak boleh tahu dengan mudah itu ialah kandungan berbentuk steroid ataupun tidak. Kita boleh baca daripada ingredient di belakang tu. Tetapi ada sesetengah yang tersembunyi yang tidak diberitahu secara terus di dalam ingredient itu, itu sangat berbahaya. Itu dia. Okey, tapi ramai yang kata kalau wanita kalau buat workout, berat badan naik pula jadinya. Tu maksudnya macam mana tu pula? Okey.
konsep di sini, bila tidak kisahlah sama ada wanita ataupun lelaki, apabila mereka melakukan workout ataupun senaman, selera makan akan bertambah kerana kita telah menggunakan banyak tenaga ketika melakukan senaman. Apabila kita selera makan tinggi, mereka cenderung untuk makan dengan lebih banyak. Bila mereka makan dengan lebih banyak dan mereka tidak mengawal pengambilan makanan, mereka tidak tahu sama ada yang naik itu adalah persen body fat, air ataupun otot yang naik. So kadang-kadang mereka makan dan berat badan naik, dia rasa itu adalah sado ataupun berotot. Tetapi walhal mereka tidak tahu bahawa itu adalah peningkatan lemak di dalam badan kerana pengambilan makanan yang tidak terkawal. Jadi tak semestinya kalau kita bersenam mungkin dah lebih-lebih sangat 2-3 jam satu hari, kita sebenarnya dah cukup dah rutin diet yang betul tu, tapi dia tetap juga bergantung pada apa yang kita makan balik. Ya, betul. Lepas senaman 2-3 jam makan pula nasi lemak 2-3 bungkus, tak ada maknanya tak ada macam maknanya. tu. Tu dia. Okey. Baik, waktu yang paling sesuai dan jenis senaman yang paling sesuai untuk wanita bersenam. Kalau mereka pergi gym, tak tahu nak buat kardio ke nak guna treadmill ke nak guna apa ke, sebenarnya yang sesuai untuk wanita. Baik, pertama sekali kita tengok pada waktu senaman. Waktu senaman lelaki dan perempuan adalah berbeza-beza sebenarnya. Ni tak tahu ni. Ni tak tahu. First sekali, waktu senaman yang paling sesuai bagi wanita adalah pada waktu pagi. Ini kerana hormon kortisol di dalam badan, iaitu stres hormon atau hormon yang memberikan tenaga kepada wanita, adalah diaktif pada waktu pagi. Manakala bagi lelaki pula, hormon ini aktif pada waktu petang. Tetapi ini tidak bermakna pada waktu lain mereka tidak boleh bersenam. Tapi ini adalah waktu yang terbaik. Waktu terbaik maksudnya kesannya tu akan lebih nampak macam tu. Lebih nampak dan lebih kualiti daripada waktu-waktu lain. Senaman yang macam mana? Jenis senaman? Senaman yang kita galakkan adalah dia panggil total body workout. Maksudnya jika dia pergi ke gymnasium, dia kena include semua senaman, semua elemen di dalam badan, iaitu cardio, you punya strength, iaitu kekuatan, dengan you punya core exercise, you punya abs lah. So, jadi yang kita galakkan di sini adalah total body workout, tidak menumpukan kepada certain bahagian saja. Jangan buat kardio-kardio saja. Jangan buat kardio-kardio saja. Jadi kalau sejam saja masa pun bagikanlah 20 minit macam tu. Kalau katalah di rumah, itu di gymnasium yang ada banyak-banyak benda. Kalau di rumah, yang cara yang paling mudah untuk kita bersenam tapi total workout. Contohnya seperti? Baik. Untuk di rumah kita boleh melakukan body weight workout. Senaman menggunakan berat badan. Contohnya adalah push up, sit up, plank dan sebagainya. Ataupun berenang contohnya? Berenang pun boleh juga. Tapi berenang, berlari ataupun you berbasikal, itu dikategorikan sebagai kardio. Di mana you hanya latih you punya ketahanan jantung sahaja. Ini yang kita betul-betul kena tahu, lakukan kajian dan baru buat. Bukan orang kata sembrono saja nak buat senaman, ambil suplemen dan sebagainya. Akhir sekali, mungkin sedikit nasihatlah kepada wanita yang nak mengamalkan cara hidup sihat, nak mendapatkan mungkin bentuk badan yang bagus dan sebagainya, tapi tak nak jadi sado. Apa yang mereka kena buat dan mereka kena titik beratkan sebenarnya? Pertama sekali, seperti yang saya sebut pada permulaan tadi, kebanyakan wanita sekarang lebih trending kepada senam aerobik. Tetapi itu adalah untuk melatih ketahanan jantung sahaja. Jadi untuk mendapatkan bentuk badan yang ideal, kita bukanlah nak yang berotot, tetapi bentuk badan yang ideal, mereka haruslah melakukan total body workout. Maksudnya daripada cardio, strength dan juga core exercise. Sebab daripada situ banyak manfaat yang mereka boleh peroleh sebenarnya. Seperti secara umumnya yang kita boleh tengok adalah kita akan dapat memantapkan bentuk badan, menguatkan tulang. Dan satu lagi yang wanita harus tahu, yang paling penting sekali, sebab wanita dia akan mengalami fasa untuk melahirkan anak. Jika mereka mempunyai ketahanan otot yang kuat, proses untuk melahirkan anak tu akan berjalan dengan lebih lancar. Lebih mudah lagi. Lebih mudah tu lagi. dia. Baik.
Terima kasih kita ucapkan Cik Akram kerana bersama kami memberikan tips yang baik untuk wanita hari ini. Tengok lelaki yang bagi tips untuk wanita. Tapi senaman boleh dilakukan di mana saja. Gymnasium boleh, kalau rasa terkekang untuk pergi gymnasium, buat rumah pun boleh juga. Yang penting Google total body workout tadi. Total body workout tu bukan macam yang baring dekat katil, lepas tu buat macam ni kepak-kepak semua tu, lepas tu 2 minit je, lepas tu hilang kan. Okey, bukan tu. Terima kasih sekali lagi Cik Akram. Mungkin kita boleh bercakap lebih banyak lagi tentang ini pada masa yang lain. Selamat pagi Malaysia.